Billah syamina alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang teramat-amat banyaknya. Kalau nak dihitungkan, kalau nak bayar balik, memang tak semampu mungkin untuk kita membayar balik dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Setiap nafas yang kita tarik dan kita hembus dalam masa 1 minit lebih kepada 100 kali pun kita tak mampu untuk membalasnya. Maka kerana itulah Nabi SAW membanyakkan solat. Cara menjadi hamba yang bersyukur adalah memperbanyakkan solat. Kerana itulah ditanya oleh Aisyah, kerana itulah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukankah engkau telah diampunkan dosa engkau? Bukankah engkau telah maksum? Maka dijawab oleh Nabi SAW, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur bukan hanya tentu mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan memperbanyakkan perbuatan ibadah, terutamanya solat. Banyakkan solat kita, maka itulah tanda kita balas balik, kita beri balik apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selama ini. Bermula daripada umur kita mula keluar daripada perut ibu, kita menarik nafas hingga ke hari ini, berapa banyak dah oksigen nafas yang diberikan secara percuma oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibayar sedikit pun. Maka balaslah balik kepada Allah dengan memperbanyakkan salat ke atas Allah, salat kepada Allah, selawat ke atas Nabi muslimin yang dirahmati Allah. Baik, ada sedikit persoalan yang telah ditanyakan, bukan di sinilah. Mengapa imam ada guide dia daripada waladhdallin, amin kita, selepas daripada makmum pun amin, tiba-tiba imam sengat lama. Dia buat pelik pula kan, dah dia tanya jawab pi. Okey, lama sengat dia tu. Kurang-kurangnya satu fatrah tersebut, masa tersebut adalah satu Fatihah makmum. Okey. Baik, jawapannya ialah di sini adalah kerana yang disebut dalam kitab Imam Nawawi kata, kerana imam memberi ruang kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah sendiri. Kerana di situ apabila imam memberi ruang, imam akan baca surah. Bila imam baca surah, maksudnya tak belaga bacaan Fatihah dengan surah dengan makmum. Satu. Kedua, sabit dengan ayat Al-Quran, fa idza quri'atil qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu diam. Kalau kita duk baca Fatihah, adakah kita dapat rahmat daripada Allah? Tak dapat. Maka imam memberi ruang kepada kita untuk mendapat rahmat Allah. Peluang. Dia tak boleh, dia nak suruh kira-kira kalau boleh waladhdallin amin, Tok Imam kena baca terus. Dia baca macam tu. Tok Imam kena baca enak atau enak, apa dia tahu? Enak atau enak. Beda apa tak boleh baca Fatihah lagi.
Okey. Imam nak duduk saja pun tak apa, ni nak baca Fatihah sekali lagi pun tak apa. Ha. Pasal mengulangi qauli tidak membatalkan, mengulangi fi'li yang membatalkan. Fi'li ni maksudnya perbuatan diulang, perbuatan rukun diulang, yang tu tu ada masalah tu. Okey. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Kena faham qauli, fi'li, qalbi. Qalbi pun boleh berubah. Boleh berubah. Contohnya mufaraqah. Contohnya kita nak berimam, lepas tu kita tak jadi imam dan sebagainya. Begitu juga dengan bacaan. Bacaan pun boleh. Kita nak tunggu, kita baca bila Fatihah pada diri kita pula. Ada amalan yang kita duduk, ni ada amalan ulama. Duduk saja-saja, sebut nama kita sendiri, panggil 3 kali nama kita, nama penuh. Lepas tu baca Fatihah untuk diri kita sendiri. Baca Fatihah untuk diri kita sendiri. Kok malam hari nak tidur, sebut nama kita, panggil ruh kita. Lepas tu baca Fatihah untuk diri kita balik. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah, baik kita masuk balik dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sambung dalam perbincangan dan perbahasan masalah yang ke-19 ke 18? 18. Kalau tak silap betul lah tu. 18. 18. Okey, baik. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Said bin Haji Ibrahim, moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain, moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia hingga akhirat. 19. Beriman kepada Rasul. 18. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tak ada yang kata mengarut murung, kata tak jalankan amanah. Semua menjalankan amanah. Menjalankan amanah dakwahnya. Ya, Nabi Lut pun menyampaikan dakwahnya, cuma tak ada hidayah pada pengikutnya sahaja. Seorang tak beriman. Jangan kata dia tak menjalankan amanah. Jangan. Dok pergi kata kat Nabi Yunus sampai tinggalkan kaum dia. Bila dia tinggalkan kaum dia, dia naik kapal tak berjalan, naik perahu tenggelam. Bila naik kapal, lawan cabut, naik tang nama dia kena terjun. Terjun itulah yang dimakan oleh ikan nut. Maka di situlah sebab apa? Ada kata kerana dia meninggalkan kaumnya, maka dia kena bertaubat. Apa taubatnya? La ilaha illa anta tu. Berapa hari? Dia kena baca sampai 40 hari. Kalau tidak, kalau dia tak baca zikir tersebut, dia tak baca taubat tersebut, sampai kiamat dia takkan keluar daripada perut ikan. Maksudnya dengan zikir boleh membantu kita. Tak ada dalil pun. Buat ya tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah, pada firasat saya, kita ni sebenarnya lapar. Macam mana kita lapar, macam itulah ruh kita lapar. Tapi kita tak tahu. Saya tadi terbayang jugalah tadi. Bukan kata saya kasyaf apa, tidak. Tiba-tiba imam baca la ilaha illallah tahlil. Tiba-tiba ada main satu, macam ada suara kata lapar lah. Sedangkan tadi saya makan dah. Apa dia yang lapar ni? Allahu a'lam. Sebenarnya tubuh kita, jasad kita ada roh. Jasad dah makan, roh tak makan lagi. Baik, persoalan saya, roh makan apa? Roh makan zikir, roh makan bacaan Al-Quran, roh makan ilmu. Itu suapan roh. Duduk dalam mententeramkan dia dengan majlis ilmu, tambahkan iman ditenteram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya mengingati Allah. Kalau majlis itu majlis mengingatkan dia kepada Allah, maka dia akan tenang. Ketenangan itulah makanan roh. Mutmainnah
Muslimin yang dirahmati Allah, janganlah duk lupa dah. Kita dah berumur dah, peganglah tasbih. Orang kata kita menunjuk, biar pilah menunjuk pun ni dak. Tasbih aja duk sangkut di cermin kereta, bila dia nak baca pun tak tahu. Pegang tasbih, ada macam-macam jenis tasbih dah, duk saja tasbih. Apa yang kita nak buat? Istighfar sunnah Nabi SAW 70 atau 100 kali. Selawat ke atas Nabi SAW. Lepas tu ikut apa yang dikatakan, yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Setiap hari ada apa dia zikir-zikirnya 1000 kali. Itulah makanan roh kita. Duk heran pasal apa histeria berlaku, pasal apa kerasukan berlaku, pasal apa aku payah sangat sembahyang ni. Sebab roh kita sakit. Roh kita sedang sakit. Kita tak boleh bantu roh orang dah. Hang kena bantu sendiri. Ada orang main buat ruqyah dan sebagainya, sampai penuh peti air ayat ruqyah tok guru tok guru ni. Ni tadi ada orang tanya saya. Tapi duk tak lega lagi ustaz Hang duk pakai raja duk togok. Yang hang ni pun tak teringin nak baca Quran. Betul tak? Hehehe, gelak macam tu. Tu dia lah. Bacalah Quran, ambil lah apa dia tasbih. InsyaAllah roh kita jadi sihat, roh kita jadi kuat. Macam mana gangguan-gangguan nak kacau kita? Tengok tang sembahyang dia dah lah. Kalau sembahyang kita teruk, selalu duk tinggal, miss lalu, roh kita teruk lah tu. Tu ya, poin dia tang tu ya. Kalau orang Islam, kalau orang bukan Islam, lagi banyak lah. Adik-beradik dia nak kira apa? Muslimin yang dirahmati Allah. Dan malaikat semua memperlaksanakan pertanggungjawapan yang telah ditanggungjawabkan ke atas mereka. Jangan duk pergi kata Nabi Lut tak buat, hak nu tak buat kerja, ni tak buat kerja. Jangan. Dan menyampaikan risalahnya atas wajah yang akmal. Akmal ni maksudnya sempurna. Dia dah sampai dah tanggungjawab dia, dakwah dia dengan sempurna, komplit dah macam mana yang Allah Ta'ala nak. Cuma tak ada hidayah sahaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dah hang pilih jalan sesat, Allah tak bagi dah petunjuk. Asal kita ni fitrah ya, semua boleh petunjuk, insya-Allah hang boleh ikut. Ni dak pasal duk melawan sampai kesudah mati dengan kafir, sampai kesudah jadi kufur. Cuba buka saat minda, cuba bukakan, lapangkan dada, menerima apa dia sebenarnya yang hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita. Pasal apa sakit? Fikirkan kesakitan. Sakit, mati, itulah tanda-tanda kiamat pada diri. Kalau sakit itu tanda akan mati, maka mati itu adalah kiamat pada diri. Tak usah duk tunggu kiamat besar. Ni, kiamat dah berlaku dah pada diri. Tanda-tandanya ialah selalu sakit, mangkitnya meletup habis perupak, tanda dah tu. Wajah lupa handphone tak tang mana, kunci tak tang mana, tu dialah tu. Maka perbanyakkanlah amalan kita. Muslimin yang dirahmati Allah. 19. Rasul-rasul itu kesemuanya daripada manusia laki-laki. Kok-kok lah pergi dengar kata ada orang perempuan jadi rasul, jadi nabi. Sesat. Mana ada perempuan? Konsa pun tak ada Bukan daripada malaikat, tak boleh daripada malaikat. Try dah hantar Harut Marut, tak jadi juga. Sebab cara pemakanan tak sama, cara menikah tak sama, bila tak sama, macam mana nak tarbiyah? Kan dia kena sama jenis, sama cara hidup dan sebagainya baru boleh, sebab dijadikan teladan. Kalau kata malaikat yang main ni, dia makan apa? Takkan kita nak makan macam dia makan? Maka dia jadi masalah. Okey, bukan daripada malaikat, dan Allah tidak mengutuskan rasul-rasul itu daripada orang-orang perempuan. Bukan daripada orang perempuan. Pasal apa Nabi tak main? Tak boleh main mayang pula, tak boleh pergi perang pula. Nak beranak pula dah. Kan? Muslimin dirahmati Allah. Nak buat apa pun payah. Tu sebab orang lelaki dia tak ada semua tu. Senang. Bila dia senang ni maksudnya, buatlah. Anda jadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu dia tinggi daripada perempuan. Kedudukan dia. Walaupun lembut macam mana pun, hang tetap kena jadi imam.
Sebab apa? Hang bukan mai haid. Saja kita tahu. Kan? Maka kemudahan dia adalah itu. Senanglah dia nak berdakwah dan sebagainya, dia tidak ada pantang larangnya. Kerana Allah tidak membebankan tugas yang berat itu kepada orang perempuan. Berat. Kok sekali lagi baru anak mati dia 40 hari teriak pula dah. Kalau laki pun sampai buta, perempuan tak tahu bunuh diri apa. Kata kat orang ustaz. Tak, perempuan dia ada sabak dia, cara dia. Laki ada sabak cara laki. Laki kalau bagi mengandung, elak hari ketiga dia tetah dah perut tu. Tapi perempuan 9 bulan dia boleh bawa lagi. Sampai nak pakai baju maxi pun tak boleh. Okey besar. Kan? Nak pakai baju rot kut pinggang pun tak boleh. Sampai nak tidur kalih pun tak boleh. Dia terlentang situ lah. Sabaknya orang perempuan tang tu. Tapi bab talak jangan bagi kat depa. Dia cerai laki dia tiap-tiap hari. Hak tang tu bagi kat laki balik. Sama lah sebenarnya. Tapi cuma kekuatan dari segi fizikal, dari segi mental, kebanyakan hebatnya adalah orang lelaki. Tapi apa pun sama saja. Bila kata sama saja, jangan jadi sistem in Islam. Semua sama, lalas dia naik jadi tu imam. Fatimah Wadud naik baca khutbah. Okey ya, sistem in Islam liberal. Dia naik baca khutbah dan lelaki, perempuan pula boleh talakkan lelaki. Wow. Sistem in Islam. Tadi pun ada gak tengok TV apa dah, Jalan Sesat ke Syurga, dan gak ada kita. Cerita apa ni? Weh, lebih kurang macam sistem in Islam. Lebih kurang macam tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus 20. Allah Ta'ala tidak mengkhususkan kepada Rasul-Rasul itu tabiat yang lain selain daripada tabiat basyariah. Basyariah ni maksudnya tabiat manusia. Lapar, dahaga, mengantuk, teringin nak menikah. Ya. Seperti makan, minum, tidur, ketawa, berjalan di pasar, beristeri, berzuriat. Itu tabiat basyariah. Tabiat manusia. Macam mana tabiat manusia? Macam itulah. Cuma dia terpelihara daripada melakukan maksiat seperti mana manusia biasa. Itu nama dia maksum. Bukan nama sum. Maksum. Dan lain-lainnya daripada tabiat yang tidak merendahkan martabat mereka. Yang martabat boleh jatuh martabat sebagai seorang rasul, yang tu tak ada lah. Gila, sawan, sopak. Tapi adalah juga hak kudir-kudir tu. Tu pun ada sebab. Ada sebab, ada hikmah. Seperti Nabi Ayub yang naik kudir penuh badan. Okey ya. Tapi kebanyakannya semua sempurna, seperti mana rupa, tubuh badan dan sebagainya. Allah Ta'ala pelihara mereka. Okey, terus 21. Para rasul tidak memiliki sesuatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh uluhiyah. Apa dia? Sifat yang kena disembah, tauhid uluhiyah. Kita tak boleh sembah dia. Kita hanya tabarruk saja. Ni kena faham bab tabarruk. Apa dia tabarruk? Ambil berkat. Contoh tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Saya ambil satu contoh sikit lah. Nabi Yaqub teriak sampai buta. Sebab apa? Sebab anaknya Nabi Yusuf katanya mati dimakan serigala. Okey. Teriak sampailah Nabi Yusuf selamat anaknya, sampai jadi raja dah semua cukup dah. Nabi Yusuf ni dia ada ilmu tafsir ahlam, dia boleh terjemah mimpi. Maka dia dapat tahu daripada adik-beradik dia hak yang mai tu, pak dia buta, Nabi Yaqub. Dia kirim baju dia dikirim balik bagi kat ayah. Adik-adik dia, abang dia hak yang buat kat dia tadi dah bertaubat dah lah. Ambil hak tu balik sampai kat Nabi Yaqub, peganglah. Dalam Quran ada sebut. Pegang tu terus Nabi Yaqub cium dia, saya pegang, ambil berkat. Nabi sama Nabi. Nama dia tawassul pun, tawassul juga. Tawassul ni maksudnya memperhubungkan pada keberkatan tadi. Pegang, lap muka, terus celek.
Kira tabarruk maksudnya ambil berkat. Tapi ada pihak-pihak yang tak apa nak ni lah, sebab orang yang suka ambil berkat dia kata lari tauhid uluhiyah, seolah-olah menyembah rasul. Contoh macam kita kata kita pergi ke kubur, makam-makam awliya, para wali, makam-makam rasul, depa tak bagi, sebab depa faham uluhiyah tu, tauhid uluhiyah, penyembahan. Kita pi bukan nak menyembah, sebab kita dah konsep dah dalam hati kita, dah akidah kita Allah tak tang ni, yang ni ambil berkat ya. Bab salam, cium tangan ni semua ada masalah pada depa. Kita tak ada. Nak cium kaki pun boleh lah, tapi yang ni jaga. Bukan aku menyembah hang. Habis yang hang duk sembah raja. Berapa boleh pula nak mengadak raja? Sip baik. Ada rakaman. Pasal apa yang boleh. Yang ni dulu mengaji tauhid lu bagi clear. Insya-Allah. Kan? Ikat elok-elok akidah kita, bukan kita nak beruluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang tu tabarruk saja, ta'zim, ihtiram. Apa dia ta'zim? Membesarkan. Contohnya macam menghormati gurunya. Bukan bermaksud dia ta'assub dengan guru, dia mentakzimkan guru dia saja. Kita mentakzimkan para sahabat, kita memberi tempat yang tinggi pada para sahabat, tapi tidak melebihi daripada tempat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Habis yang kita baca, Allahumma rabb hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Suruh angkat tempat yang terpuji. Adakah dengan mengangkat tadi melebihi daripada hak Allah? Boleh pula berdoa macam tu. Angkat Allah, angkat Rasulullah tu kedudukan yang tinggi atas sebab ta'zim kita, nak habaq atas sayangnya kita pada Nabi SAW, memuji Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW adalah kekasih kepada Allah. Bila kekasih dipuji, adakah kekasih tidak memberi pujian kepada si kekasih yang sedang memuji kekasihnya? Faham ke tak tu? Sebab itulah Allah tak panggil Nabi Muhammad Muhammad, Allah panggil Nabi Muhammad Ahmad. Kita yang kena panggil Muhammad. Ahmad yang terpuji, Muhammad tu yang dipuji. Kedudukan dia memang tinggi, kita minta ditinggikan. Adakah itu menyalahi daripada uluhiyah, tauhid penyembahan? Tak ada pun. Konsep tabarruk, ambil berkat, dan pada tawassul yang kita faham, contohnya macam pada Tok Sami, Buddha. Tuan-tuan tahu tak? Mereka percaya Tuhan di langit, mereka percaya Tuhan yang satu. Sebab dikatakannya Buddha ni adalah, mereka kata Nabi Ibrahim. Ada kata pengikut Nabi Ibrahim. Ini Allahu a'lam lah. Ini bukan tak ada pun dalam akidah kita. Yang ni Buddha dengan Hindu. Buddha. Sebab Buddha lebih lama daripada Islam. Pengikut Nabi Ibrahim yang alim sungguh, yang abid sungguh, kuat ibadah. Sampai satu tahap orang dah tak kenal Nabi Ibrahim, orang kenal dia. Dia rajin tidur pun pakai baju selempang itu je. Duduk pun duduk bertafakur saja. Maka mereka nak sampai hajat depa bertawassul dengan Buddha ni untuk sampai kepada Tuhannya Tuhan Ibrahim. Itu tawassul yang haram. Kita tawassul ni contohnya macam tawassul tadi, kain, baju, ayak. Tawassul ni maksudnya perantaraan, wasilah kita ni tak nak rapat dengan Allah dak. Tuan Imam boleh baca kulhu kat ayah saya tak? Tuan Imam baca, saya baca dah lah, tak apa nak betul. Perbuatan kita, perbuatan anak yang soleh. Apabila mati anak Adam, in khata'a amaluhu ila thalatha. Bila mati, terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariahnya yang berterusan. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan. Selagi mana orang duk buat ilmu hak dia duk ajak tu, semua berterusan akan dapat dalam kubur. Sedekah anak, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, bukan doa lagi. Perbuatan anak yang soleh tu tadi pun dah dapat pahala dah, kita ada anak soleh. Tambah-tambah anak tu pula pergi panggil budak-budak hafiz ke, tok-tok guru ulama tolong buat tahlil Ustaz. Cerita sampai ke tak sampai, kita akidah ahli sunnah wal jamaah kata sampai.
Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pasal apa Allah Taala suruh kita baca doa tu? Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa seluruh orang-orang sebelum daripada kami. Hak sebelum daripada kami tu mati, hidup lagi. Hantu hari mati lagi. Jangan tanya macam tu Ustaz. Saya lagi dia duk kata hidup lagi jenuh saya. Okey, mati bila? Tapi pasal apa Allah Taala suruh minta ampun dosa depa dan suruh baca Quran untuk depa? Maksudnya sampai. Bila kita ambil dalil kata sampai, anak soleh upah orang, anak soleh minta tolong, tawassul dengan tok-tok guru, tok ulama dan sebagainya. Sanggup pergi cari. Sanggup mai buat kenduri, habis beribu-ribu nak panggil ulama mai rumah dia, mai baca Quran, panggil mai baca tahlil dan sebagainya. Sampai tak? Kita kata sampai. Senang cerita. Ambil daripada perbuatan anak soleh tu tadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu tawassul dan tabarruk. Bukan kita nak menyembah orang yang dah mati, pergi ke kubur hari raya. Bukan pasal kes menyembah. Hak kes menyembah tu cerita Cina, hari raya Kau Hifat Choi hari ke-15 kot. Kan? Hak pergi ke kubur apa semua. Kita bukan beriktikad macam tu. Kita pergi pasal kita nak mengingati hubungan kita dengan si mati itu. Ia adalah ibuku, dia adalah ayahku. Maksudnya anak kunci syurga ni ada pada mereka. Walaupun mereka sudah tiada, tapi aku masih mengingati mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Banyak ni nak cerita lagi ni. Duk kerja duk tengok jam kan. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu di antara dia. Kita bukan kata uluhiyah kita nak sembah Rasul tu, tidak. Sehingga ada seekor unta yang kurih. Tiba-tiba dia cium kaki Nabi, terus sihat unta tu. Sampai satu tahap sampai dia nak sujud dekat Nabi. Lepas tu Saidina Umar nampak. Dia kata, ya Rasulullah, kalau hang izinkan aku sujud padamu, aku sujud padamu. Nabi kata, tak payahlah, hang sujudlah pada Allah. Tapi sujud di situ takut salah faham. Okey ya? Takut uluhi penyembahan. Uluhiyah ni penyembahan. Rububiyah ni tarbiyah Allah pada kita. Ni macam kita sembahyang ni penyembahan. Konsep-konsep penyembahan dipanggil tauhid uluhiyah. Maka jangan samakan dengan hak Rasul tu tadi. Sampai angkat. Jadi hak yang cerita Buddha tadilah, mengangkat Nabi Ibrahim sampai terlupa hak Nabi Tuhan Nabi Ibrahim, tersembah dia pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan Rasul-Rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat pun. Tak boleh pun bagi manfaat Rasul-Rasul ni, dan menolak mudarat. Dia tak ada kuasa pun, melainkan dia minta doa pada Allah. Kalau okey, nak cerita kat tuan-tuan, Nabi-Nabi dulu, tambah-tambah Bani Israel, dia suka minta. Maka Nabi Musa ni kerja duk turut bagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak ikut umat dia. Dia tak ikut. Biar kita susah sama susah, perang sampai dia pun patah gigi, berdarah sampai ke kaki, dakwah dan sebagainya. Dia tak minta ke Allah. Kalau dia minta, awal-awal kali menang lah perang Uhud. Kalau dia minta, tak syahid lah. Tapi dia tak kisah benda tu. Bagi umat dia rasa macam mana sabar dan syukurnya menjadi orang Islam. Kalau dia kata nak minta, senang saja. Tapi Nabi tak minta seperti mana Nabi-Nabi lain. Dia simpan kat kita di bila? Syafaat di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simpan beda kita, sayang dekat kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Tidak boleh mendatangkan manfaat, tidak boleh menolak mudarat. Sama saja, dia pun patah sampai terkoyak betih, sampai terpaksa semayang duduk. Cerita dalam hadis, jatuh daripada kuda ketika nak pergi perang. Balik kesot semayang jadi imam juga, mai juga semayang. Kita luka sikit tak mai dah masjid. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi tak tahu perkara gaib, melainkan diwahyukan saja, ataupun malaikat menghabar. Apa yang berlaku perkara gaib dia tak tahu. Bila sahabat dia nak mati, dia pun tak tahu. Cuma dia tahu tanda-tanda ke hari dekat-dekat dia nak meninggal.
Contoh yang ada dalam satu cerita, tiba-tiba dia dengar satu orang bagi salam di luar rumah. Dia dah tak boleh bangkit dah, tak larat dah. Dia suruh Aisyah pergi buka. Tanya siapa? Jangan buka. Tanya-tanya malaikat maut. Dia kata dekat Aisyah. Aisyah tanya siapa dia tu? Itulah peramai kubur pemutus silaturahim. Maka kita marah pemutus silaturahim. Putus silaturahim sungguhlah dah mati. Pemecah belah keluarga. Pecah belah sungguhlah mati dah, pecah. Dan sebagainya. Lepas tu malaikat pun masuk minta izin. Kalau engkau suruh balik, aku balik. Nabi kata dia redha. Tu yang dia tanya apa akan jadi setelah ketiadaan aku. Apa akan jadi pada umat aku. Dia tanya, semua selamat dan sebagainya. Dia redha untuk diambil. Masa nak ambil ruh Nabi SAW, Nabi pun mengerang juga sakit. Dia tanya mana pi Jibril, kekasihku, sahabatku yang sentiasa bersama dengan aku. Jibril terus mai. Sebab apa Jibril tak mau masuk? Sebab Jibril tak sanggup nak tengok saat kematian rahmatan lil alamin ini. Dia kali sebelah kanan, dia tengok dekat Jibril, sakit wahai Jibril, kematian ni. Jibril teriak. Dia suruh teruskan, tarik juga. Tapi dia simpan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Sebab apa? Sebab dia nak bagi kat kita. Muslimin yang dirahmati Allah, betapa besarnya pegumadan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia biasa susah. Dia anak yatim. Itu yang di antara kelebihan menjadi anak yatim. Jangan tengok anak yatim yang lekeh, anak yatim yang miskin, anak orang miskin yang bodoh. Dah. Tengok Nabi SAW. Tak mengaji, pak tak ada, mak tak ada. Duduk dengan tok wan pula meninggal. Duduk dengan pak menakan elok dah nak berdakwah, pak menakan pula mati. Kekuatan dia mengharap juga. Kekuatan dengan isteri, tiba-tiba isteri pula Allah Ta'ala ambil. Melengung juga Nabi. Itu sebab Nabi di Isra' Mi'rajkan, kerana nak bagi semangat balik kepada Nabi SAW. Itu pun dia tak guna kelebihan-kelebihan mukjizat yang terbesar. Semua ditinggal kat kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Terus sikit lagi. Tak sikit lah. Rasul-rasul adalah maksum. Itu kena pegang elok-elok. Jangan kata dengan budak kecil pun teringin nak menikah. Ni apa ni? Akidah apa ni? Jangan duk politik sangat benar ni. Kan? Kebulak dengan budak-budak umur sampai 60 dah nak menikah lagi. Hang kata kat siapa ni? Hang dah hang kata kat siapa? Kan? Dikaitkan dengan Aisyah, perkahwinan dengan Nabi. Peburuknya Nabi. Peburuk macam-macam. Kita tak tahu kaedah anak orang Arab umur 9 tahun macam mana. 9 tahun dalam hijrah ke dalam Masihi? Ni tuan-tuan, kita sambut hijrah. Tuan-tuan umur 80, patutnya tuan-tuan umur berapa? Masihi 366, 365. Hijrah 300 je. Sebab kita 29, 30. Yang mereka ambil 31 pun ada. 31 lompat pula tu. Maka tahun umur kita cepat daripada ikut hijrah, lebih cepat. Maksudnya bukan umur 9. Dia dah umur berbelah dah sebenarnya. Hak pengkaji itu mengkaji dalam kaji Masihi. Dia tidak mengkaji dalam Hijri. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Yang kata tahun gajah tu tahun hijrah ke? Tak lagi. Tahun gajah itu mengikut tahun-tahun hak sebelum tu, iaitu pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Tak apa. Tak pasal marah tu, pasal kata dia pun galak. Siapa dia yang kata galak tu? Kita pun geram juga. Dia nak kata kat Nabi galak, pergi kahwin dengan budak-budak lah apa sebagainya. Hang mengaji akidah ke tak ni? Hang mengaji tak? Muslimin yang dirahmati Allah. Dan tidak melakukan sebarang perkara yang boleh mencacatkan agama. Siapa yang mencacatkan agama? Kita. Bukan Rasul, bukan Nabi yang mencacatkan agama. Kita tu.
jadi orang agama putak belik hukum. Seperti pendeta-pendeta Yahudi putak belik hukum, hak hukum masai dalam kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada menceritakan tentang azab akhirat, cerita pembalasan, tapi pasal apa dalam kitab hak depa ni tak ada. Begitu juga dengan Bible hak ada. Dalam Injil pasal apa ada cerita tentang hari akhirat, cerita pembalasan. Pasal apa tidak diadakan? Sebab ulama depa, pendeta depa kilah habis. Nak raja nak seronok saja. Saya pesan kat tuan-tuan, agama Kristian hari ni, Nasrani, agama Yahudi hari ni, banyak agama ikut penganut. Ikutlah penganut nak buat apa pun. Hari Ahad mai gereja minta ampun. Kita Islam penganut kena ikut agama. Haram. Satu-satu kilah pergi cari tok guru mana hak nak boleh kata halal. Ada. Kau ni pun disuap dengan berapa ribu dia. Boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Ni Rasulullah tidak mencacatkan agama. Yang mencacatkan agama adalah orang yang reti memutar belik. Ulama su nama dia. Okey. Dan menjejaskan ketaatan mereka terhadap Allah. Tak. Itu bukan kerja seorang Rasul. Menjejaskan. Semuanya diduga umat dia, sahabat dia, lagi diduga lagi kuat akidah mereka. Atau tanggungjawab mereka menyampaikan risalah kerasulan yang dibebankan Allah kepada mereka. Tak ada. Mereka tunai semacam ya. Mati mereka sanggup. Sebab apa? Mereka tahu kata syahid. Agak-agak mau syahid. Berani tak nak mati syahid? Duk fikir menikah, baru menikah bini muda. Kena pula baru beli pula Mercedes pula. Kita terikat dengan sayangnya dunia kerana kita ada dunia. Tu ayat tu tadi. Mata'ul qurur. Dunia ni sebenarnya untuk sedap-sedap seronok ya. Akhirat tu tempat abadi. Tapi kalau kita aim hak di sini, hilang zuhud. Zuhud ni maksudnya menolak dunia. Zuhud ada 3 kaedah. Yang pertama menolak dunia semata-mata. Yang kedua, ambil dunia juga sikit untuk kelangsungan nak ke akhirat. Hak yang ketiga kata kena ada sifat qanaah. Apa dia qanaah? Ambil hak perlu saja. Contohnya kita lapak nasi jual RM2. Orang sedekah kat kita RM10. Ada lah cerita orang qanaah zuhud. Dia ambil duit RM10 orang yang bagi kat dia tadi. Dia beli nasi RM2 tu tadi, dia bagi balik RM8 kat orang sedekah. Tuan-tuan agak-agak nak boleh buat macam tu? Saya pun tak boleh. RM8 bagi balik. Siapa dah hak sedekah tadi? Pakcik sedekah, ni ambil balik, saya tak berhajat. Tu orang zuhud qanaah betul. Mata'ul qurud. Ni semua dunia ni sebenarnya tempat kita ni je. Okay, muslimin yang dirahmati Allah, takat itulah untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kesilapan daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sallam.